gari. Terus dia, polis. Saya tak nak apa. Hei, anti mana boleh macam tu? Hei. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sofia Nur Solihatun dalam rancangan 999. Tidak lengkap 2 dos vaksinasi dan ada pula yang positif COVID-19 tetapi masih ingin bercuti. Itu antara kesalahan beberapa individu yang dapat dikesan menerusi operasi pemantauan SOP di Pulau Langkawi yang dijalankan oleh pasukan Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah baru-baru ini. Ikuti perinciannya dalam laporan pemantauan SOP pelancongan. Dua wanita diarah berpatah balik ke Kuala Perlis serta 4 individu tidak dibenarkan menaiki feri dari Kuala Kedah untuk memasuki Pulau Langkawi selepas dibuka 16 September lalu. Itu antara tindakan yang diambil terhadap individu selepas gagal melepasi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK. Kru 999 mengikuti op patuh bersama Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah dan Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Langkawi. Baru-baru ini selepas Pulau Bebas Cukai itu dibuka bagi projek rintis Gelembung Pelancongan Negara. Mengetuai operasi, Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat melakukan pemantauan di lapangan terbang antarabangsa Langkawi, Terminal Feri Kuah dan lokasi tumpuan pelancong bagi memastikan tahap pematuhan SOP diimplementasi semua pihak. Setiap pelancong harus lengkap 2 dos suntikan vaksin dan perlu menjalani ujian saringan COVID-19 yang dipantau Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Pemeriksaan pertama dilakukan di lapangan terbang Langkawi mendapati tiada aspek pengabaian SOP dilakukan oleh anggota penguatkuasa mahupun pelancong yang tiba. Namun, 2 wanita yang baru tiba di jeti Kuah telah diarah berpatah balik selepas pemeriksaan mendapati tidak melepasi tarikh dos vaksin. Wanita berusia 25 dan 32 tahun yang berasal dari Pendang dan Sabah itu telah diarahkan pulang dan diiringi anggota polis sehingga ke Kuala Perlis. Satu lagi insiden berlaku di mana 4 individu tidak dibenarkan menaiki feri di Terminal Kuala Kedah selepas dikesan positif COVID-19 hasil ujian air liur yang dilakukan. 2 individu dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri berusia 30 tahun sementara 2 lagi adalah seorang lelaki berusia 26 tahun dan wanita berusia 40-an. Dan bila dia masuk ke kawasan di scan untuk test saliva dan dia didapati positif 4 dan pihak KKM telah uruskan untuk tindakan selanjutnya lah. Kalau di Kuala Kedah memang saya pastikan memang mereka sebelum sampai ke jeti pun kita dah semak dia punya dos dos kedua sama ada mereka mempunyai 2 dos vaksin dan baru kita lepas. Kalau tak 2 dos memang dia tak boleh nak melepasi sekatan yang pertama. Sementara itu, drone digunakan untuk memantau keadaan pengunjung di Pantai Cenang sepanjang jarak 1 km. Drone ini berfungsi bagi mengeluarkan arahan pematuhan dan mengesan mereka yang melanggar SOP. Pemeriksaan mengejut di Pantai Teluk Nibong dan Pantai Pasir Tengkorak dilakukan selepas dikesan menjadi pintu masuk pendatang asing tanpa izin parti kerana kedudukannya hanya mengambil masa 15 minit perjalanan dari Satun, Thailand. Terpencil, sunyi dan jauh dari penempatan penduduk menyebabkan lokasinya sukar dikesan pihak berkuasa.
tempat yang macam ni dan lain-lain tempat yang kita jangkakan akan dijadikan tempat mereka masuk secara haram. Kita insyaAllah kita pentingkan. Okay. Selepas semua sektor perniagaan di pulau ini dibuka semula, kehadiran pekerja asing dari negara jiran turut dipantau. Bagi mengekang sebarang pencerobohan, penempatan anggota dari pelbagai unit seperti Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik, Pasukan Gerakan ARM dan Jabatan Siasatan Jenayah telah diselaraskan. Seramai 14 anggota akan melakukan pemantauan secara 24 jam dan pihak PDRM turut bekerjasama dengan pelbagai agensi lain seperti Tentera Laut Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Memukul kanak-kanak autisma sebelum menipu bapa mangsa mengatakan anaknya mencederakan diri sendiri. Itu Hela, seorang pengasuh warga asing di sebuah pusat jagaan kanak-kanak autisma di Selangor sebelum tindakannya terbongkar. Ikuti perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Polis menahan seorang pengurus di Pusat Intervensi Kanak-Kanak Autism kerana disyaki memukul seorang kanak-kanak. Suspek yang juga wanita warga asing ditahan selepas polis menerima laporan yang dibuat bapa mangsa. Namun ketika pulang, petugas di pusat jagaan itu memberitahu ada kesan kemerahan di kepala anaknya. Akibat curiga, bapa mangsa melihat rakaman kamera litar tertutup CCTV dan mendapati suspek telah berlaku kasar pada anaknya. Susulan itu, suspek yang berusia 51 tahun ditahan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Perkembangan kes bunuh warga Indonesia yang ditemui mati dalam keadaan tidak berpakaian di kedai makan di Semenyih Selasa lalu. Pihak polis memaklumkan motif pembunuhan wanita terbabit adalah kerana cinta tiga segi. 6 lelaki membabitkan 5 warga asing serta seorang warga tempatan telah ditahan bersama beberapa barang kes seperti telefon bimbit, barangan peribadi serta sehelai baju yang mempunyai kesan darah disyaki milik suspek. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian dipercayai akibat kesan kelar di leher serta beberapa bahagian di muka mangsa. Suspek direman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki yang dipercayai mula berjinak dalam aktiviti pengedaran dadah ditahan bersama 4.5 kilogram heroin yang dianggarkan bernilai RM60,300 ketika dalam perjalanan menghantar bekalan terbabit. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, SCP Nur Zaini Muhammad Nur, suspek baru bergiat dalam kegiatan ini kira-kira 2 bulan lalu. Bahan terbabit disorok dalam bungkusan penghantaran dan disimpan di bonet kereta bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Suspek direman 6 hari hingga 4 Oktober. Seorang pejabat awam di Bentong, Pahang didakwa di Mahkamah Magistrate Pahang kerana menerima suapan dari seorang ahli perniagaan. Tertuduh yang berusia 36 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Farhah Matswah. Tertuduh didakwa menerima wang suapan sebanyak RM1,400 melalui transaksi dalam talian. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara 2 tahun serta denda atau kedua-duanya sekali. Sebutan semula kes dijangka 1 November depan. Seorang warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuantan atas pertuduhan melakukan khianat dengan membakar 9 lot kedai di bandaraya terbabit. Tertuduh yang berumur 61 tahun bagaimanapun diarah melakukan ujian mental sebelum perbicaraan diteruskan. Dia didakwa melakukan kesalahan terbabit di Lorong 7, Industri Padang Lalang Kuantan kira-kira jam 5 pagi 11 September lalu. Pendakwaan adalah mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan kerana melakukan kegiatan khianat dengan api. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara 20 tahun serta denda.
Mereka bermaharaja di Laut Cina Selatan serta mencuri hasil laut negara. Nelayan asing dilihat semakin agresif dalam menceroboh perairan negara serta mencabar kedaulatan undang-undang Malaysia. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM terus memantapkan Op Kuda Laut dan Op Naga dalam membanteras isu pencerobohan nelayan asing. Perairan Laut Cina Selatan di pantai timur negara yang berkeluasan lebih 94,000 km persegi masih dibolosi nelayan asing walaupun di musim pandemik COVID-19. Isu pencerobohan nelayan asing sentiasa berada di bawah pemantauan Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim Kamruzaman Abu Hassan. Operasi ini adalah diabangi. Di perairan Laut Cina Selatan ni kita banyak pelantar minyak. Jadi dari pelantar minyak ni kadang ikan adalah merupakan satu tumpuan di mana sumber ikan tu banyak. Jadi ini mungkin salah satu sebab mereka menceroboh perairan kita. Kita lihat daripada bot nelayan tempanan kita ni kurang yang meneroka mengot hasil sumber ikan kita yang banyak ni. Jadi kekurangannya penglihatan bot nelayan tempanan kita di perairan ni, jadi mereka mengambil kesempatan untuk mengambil dan mencuri hasil ikan kita di perairan kita ni. Op Naga dan Op Kuda Laut yang dipergiatkan oleh APMM jelas membuahkan hasil apabila 657 nelayan asing berjaya ditahan dan 69 buah bot mereka disita sejak Januari 2001 sehingga Ogos lalu. Namun, tugasan pihak berkuasa menjadi sukar dan mencabar apabila ada antara nelayan asing bertindak agresif dan sanggup menggada nyawa dengan menenggelamkan bot mereka bagi mengelak ditahan. Apabila nampak bot penguasa kita berdekatan, mereka akan cuba melarikan dirilah. Tetapi kadang-kadang sehingga mereka membakar tayar getah, pembakaran ini akan menyebabkan asap yang tebal dan sebagainya, dan dia akan mengganggulah bagaimana kalau kita nak menaiki bot berkenaan untuk nak menahan. Dan juga mereka kadang dekat kekasaran, cuba untuk melanggar bot kita, dan juga kadang ada isu yang mereka membaling botol minyak ke atas bot kita ni. Mereka akan cuba untuk melepas diri dengan tuju ke laut. Apabila ada berlaku tangkapan, kita perlu menjaga juga keselamatan bot berkenaan dan juga kru-kru tahanan, awak-awak yang ditahan tu, untuk dibawa balik ke pengadilan untuk didakwa dan sebagainya. Kumpulan nelayan asing ini juga dikesan pasang kaki dan mengupah tonto di Malaysia untuk membocorkan maklumat operasi kepada mereka. Kita lihat kadang-kadang banyak bot nelayan tempanan kita ni, pekerja-pekerjanya, awak-awak ni adalah daripada warga negara asing. Mereka ni lah akan jadi mata telinga mereka untuk memaklum kepada mereka ada tak aset penguasa di laut atau tidak. Kita menggunakan konsep negeri juga, di mana negeri-negeri yang mempunyai aset yang bersesuaian akan atau gerakkan juga untuk membantu negeri-negeri yang berkenaan. Contoh mungkin daripada Johor, kita bawa aset ini untuk bersama-sama dengan saudara kita untuk membantu menangani isu-isu pencerobohan nelayan asing ini di negeri-negeri yang berkaitan. So inilah salah satu perkara yang mana kepelbagaian supaya isu mata dan telinga yang maklumat-maklumat yang bocor ni dapat kita atasi, ya. Memandangkan negara masih dalam fasa pelan pemulihan negara, PPN, anggota APMM sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam menjalankan tugasan di laut. Anggota kita menaiki bot berkenaan untuk buat tangkapan dan sebagainya, mereka akan memakai PPE lah. Apabila sampai di bekalan dengan kerjasama daripada KKM, mereka akan datang, akan membuatlah saringan, membuat swab test dan sebagainya. Selain itu, pindaan Akta Perikanan 1985 pada tahun 2019 yang memperuntukkan hukuman denda lebih tinggi dari RM1 juta ke RM6 juta bagi setiap pemilik bot antara langkah dalam membendung isu ini.
harapan semua masyarakat, terutamanya komuniti nelayan yang terjejas daripada hasil yang dicuri dan menjejaskan pendapatan mereka. Pandemik ini tidak mengurangkan penguasaan kita di laut. Aset kita tetap berada di laut dan kita masih lagi berjaya menangkap mereka, dan kita uruskan tangkapan ini sehinggalah mereka didakwa dan bot mereka dilucut hak. Harapan kita menunjukkan kepada komuniti nelayan ini, jadilah mata dan telinga kepada NGC penguasa yang terlibat dalam Op Naga dan juga dalam Op Kuda Laut ini, untuk memaklum pada kita supaya kita boleh respon dengan cepat dan memantau keadaan supaya mereka tidak berada lama dalam keadaan kita mencuri hasil sumber ikan kita di Sabah, di Sarawak dan juga di Pantai Timur Laut Cina Selatan kita ni. Operasi berterusan dengan penggunaan aset canggih laut dan udara milik Agensi Penguasaan Maritim Malaysia diharap dapat membendung isu pencerobohan sekaligus menjaga benteng perairan negara daripada terus revolusi nelayan asing. Kondominium mewah disewa untuk dijadikan mini kasino. Itu modus operandi sekumpulan kaki judi yang giat untuk bertaruh wang di Bayan Lepas. Begitupun kegiatan perjudian itu berjaya dilumpuhkan menerusi Op Dadu yang dijalankan oleh pasukan Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang. Sebuah unit kondominium mewah di Bayan Lepas Pulau Pinang yang disewa untuk dijadikan sebagai mini kasino sejak pertengahan September lalu diserbu pasukan polis menerusi Op Dadu. Ini tempat sudah berapa hari jalan? 10 hari lebih. Sudah jalan 10 hari lebih lah. So you sebagai apa? Joker. Gaji macam mana kira sama you? Ha? 150? Satu apa? Satu hari? Satu hari gaji 150. So sini kerja berapa orang? 4 orang. Operasi pada jam 4 petang itu berjaya menahan 13 kaki judi terdiri daripada 4 lelaki dan 9 wanita yang berusia antara 31 hingga 69 tahun. Macam mana diorang mau main sini? Saya customer, saya mau main. Macam mana mau masuk sini tempat? You telefon lah. Customer telefon. Macam mana customer boleh tahu sini ada bikin judi? You bagi tahu apa? Ini customer semua you dapat kat mana? Kawan-kawan lah. So macam mana you promote ini tempat? Dia promote lah you punya marketing. Mau bagi customer mari. Macam mana you buat sini? Yalah, mesti you tahu mah. You mesti ada komisen tu. Siasatan lanjut mendapati sindiket ini telah meraih keuntungan lebih RM100,000 sepanjang tempoh kegiatan tersebut dilakukan. Chip paling murah berapa satu? Paling kecil punya chip satu berapa? RM5. Paling mahal? RM1,000. Biasa kalau customer main minimum mau betting berapa? 100 lah. Satu hari biasa collection untung berapa? Biasa orang main satu hari berapa? Yelah berapa average? Saya tanya you average berapa? 5,000, 10,000. Hasil operasi, wang tunai berjumlah RM13,200 dan pelbagai peralatan untuk berjudi seperti kepingan chip, daun teruk serta komputer berjaya dirampas. Mana boleh tak boleh lari? Presiden, polis. Saya tak nak apa. Anti mana boleh macam tu? Hei. Takut. Penting saya penting. Tak apa, itu penting. Saya tayang. Anti. Tak ada apa lah, tak ada apa. Tak ada apa lah. Nanti saya sakit kat mana? Dah, Dik. Tak boleh. Saya ustaznya.
Okey. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya untuk disiasat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Kediaman dan 8 buah rumah kedai musnah dalam kebakaran di Kampung Baru Cina, Karak, Bentong Pahang. Kedudukan rumah yang terlampau rapat dipercayai menjadi punca kebakaran merebak dengan pantas. Ikuti perinciannya dalam tragedi 999. Belakang dah marak terus. Kebakaran itu menggemparkan penduduk sekitar Pekan Karak selepas melihat api yang marak serta kepulan asap yang naik ke udara. Pihak bomba dan penyelamat menerima panggilan jam 9.17 malam dan sepasukan anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Karak dikejarkan ke lokasi kejadian. Seorang peniaga kedai runcit yang baru sahaja pulang ke rumah terkejut apabila menerima berita mengenai premis perniagaannya yang telah musnah dalam kebakaran. Kebakaran yang membabitkan beberapa buah premis memaksa pasukan bantuan dari BBP Mentakap, BBP Bentong dan BBP Temerloh turut dikejarkan ke lokasi untuk mengawal api daripada terus merebak. Seorang peniaga kedai runcit, Sini Vasakam Perumal, turut terkesan akibat kejadian itu. Waktu bakar, saya suruh balik rumah saya Pampaga. Saya suruh balik Pampaga, saya suruh balik Pampaga. Saya suruh balik, habis kawan telefon ke saya. Kedai belakang yang bakar-bakar tu Kampung Baru suruh bakar-bakar cepat mari. Habis saya dari rumah saya datang sampai Bandar Karas setengah jam, jalan jam. Tengok-tengok yang saya fikir tak bakar jam. Yang kanan lain yang sebelah-sebelah kanan ada bakar, tapi saya cuba-cuba mau keluar barang, tapi itu bomba tak bagilah sebab kan takut nanti itu atas bomba itu kayu-kayu juga jatuh kena apa-apa kemalangan susah. Itu sebab dia tak bagi lah. Habis saya pun sambil bawa tengok-tengok nangis juga lah pasal saya tu. Sebab ada duit tunai ada lebih kurang 23,000. Saya simpan di almari yang sembayangnya kabur almari. Menurut Basakam, kerugiannya hampir mencecah RM200,000. 35 tahun menetap di kawasan ini, seorang lagi mangsa yang dikenali sebagai Ahfad sempat menyelamatkan diri bersama anaknya yang berusia 12 tahun. Kalau nampak mari tempat tolong tempat tolong nampak loh. Itu saja, tolong itu saja. Hujan sikit, tapi tengok kamu tahan lelaki baik belum tentu. Kalau tempat itu ada orang kaki. Menurut Ahfad, ini adalah kali kedua kejadian kebakaran berlaku di sini serta melibatkan kerugian yang lebih besar berbanding 6 buah rumah yang terlibat dalam kejadian terdahulu. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Wan Muhammad Zaidi Wan Isa, kebakaran telah memusnahkan 95% daripada kawasan berkenaan dan tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Seramai 150 individu terlibat dalam kebakaran berkenaan dan turut membabitkan 48 kediaman dan 8 rumah kedai. Di peringkat awal memang kita terima kebakaran hanya melibatkan 5 buah unit rumah, tetapi ianya telah kita telah hatchlah di peringkat awal. Disebabkan keadaan api yang begitu cepat, memandangkan keadaan rumah yang sesak, rapat-rapat dan bahan binaan yang terdiri daripada kayu yang mudah terbakar dan juga dia punya fire load yang tinggi,
mungkin menyebabkan salah satu perkara yang menyebabkan itu cepat. Pihak PDRM Pasukan Bomber Sukarela serta unit anjing pengesan K9 JBPM dari Kuala Lumpur yang dikhususkan untuk mengesan punca kebakaran turut membantu dalam operasi ini. Buat masa ini kita masih lagi membuat siasatan kebakaran yang mana kita hampir menjurus kepada satu kedai yang memang tidak diduduki lah. Itu kedai gunting. Jadi kita tak tahu lagi punca dia daripada mana, tapi kita tengah lagi buat siasatan sekarang. Kebakaran berjaya dipadamkan kira-kira jam 12.13 tengah malam dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Baru-baru ini tular sebuah video rakaman rusuhan di hadapan sebuah toko di Bandar Salak Selatan, Jalan Sungai Besi membabitkan beberapa individu dan anggota penguatkuasa ketika pihak Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ingin memulakan pembinaan pagar penghadang hoarding untuk dijadikan satu laluan ke sebuah sekolah. Difahamkan pihak polis IPD Ceras hadir bagi memastikan keselamatan dan kelancaran operasi terbabit. Namun dihalang dan diserang hampir 30 individu termasuk lelaki dan wanita bersenjatakan kayu dan besi. Rata-rata warga maya yang menonton video viral mencecah 60,000 tontonan itu mengecam kejadian terbabit. Orang awam tak boleh buat tindakan macam tu. Sebab itu dah salah segi undang-undang. Sebab ini pihak berkuasa. Saya harap pihak-pihak yang tertentu sepatutnya berbincang dengan pihak yang berkenaan untuk isu yang sedemikian rupa. Saya rasa memang agak risau sebab kita jangan ikut emosi kita sendiri. Patutnya kita harus berfikir secara wajah untuk berfikiran lagi ke depan kan. Jangan gaduh-gaduh itulah. Kalau arahan bikin balai sana agak cerita dah semua. Jangan angkat kayu pukul semua, ni tak betul. Jangan arahan sudah ada angkat kayu pukul ke apa, ni tak baik. Jaga kita Malaysia orang semua. Jangan ikut belasaan, ikut undang-undang. Sebagai rakyat Malaysia, kita patut mengikuti undang-undang lah. Actually, what happened in any cases, we should give and take. You know, to me, Malaysia is the best country in the world. We are out of this. Viral 999 bertemu Ketua Polis Daerah Ceras, ACP Muhammad Izzam Jaafar untuk mendapatkan perincian kes. Jadi pada kemuncaknya 28 September tu, lebih kurang jam 12.01 lah, hampir 1.30 macam tu. Jadi apabila pihak kontraktor untuk nak membuat jalan ni, nak pergi ke tempat pembinaan tu yang bersebelahan dengan tokong dan sebelahan dengan sekolah. Jadi perusuh ataupun penyokong tokong ni, dia memantah, dia cuba nak
halang daripada kontraktor ni melaksanakan tugas itulah. Nak kerja-kerja pembinaan tersebut terpaksa meruntuhkan gate yang berada di depan tokong tu. Tapi mereka telah menyatakan seolah-olah kontraktor ni nak meruntuhkan tokong. Jadi di situlah letaknya kesalahfahaman dan menyebabkan berlaku perkara yang tak diinginilah. Kita telah membuat 3 siri tangkapan sebenarnya. Pada hari kejadian tersebut, kalau petang tu, kita ada menangkap 4 pemuda lah yang terlibat dalam rusuh tu. 4 malamnya tu, kita tangkap 2 lagi. Dan pada 30 bulan tu, kita telah berjaya menangkap keseluruhan suspek atau perusuh yang terlibat dalam rusuhan tersebut. Okey, setelah semua suspek atau perusuh ni kita buat tangkapan yang berjumlah 24 orang ni, kita telah cuba melengkapkan kertas kesihatan dengan secara segera, dan setelah berjaya mengumpulkan semua bukti-bukti ataupun keterangan yang kita dapat, dan kita mencadangkan ada 4 seksyen sebenarnya. Yang pertama, Seksyen 148 Kanun Kesesaan. Yang kedua, 186 di Akta yang sama juga, serta 323. Nasihat saya lah sebenarnya, isu viral ni atau menularkan apa-apa insiden ni sebenarnya, jangan cuba membuat apa-apa spekulasi ataupun apa-apa andaian atau pendapat individu sendiri. Kerana ini boleh mengakibatkan something yang kita rasa kekeliruan, kegusaran, keselamatan orang, masyarakat akan rasa terancam. Sedangkan benda ni tak ada apa-apa pun. Menularkan benda-benda tak betul kan. Jadi akibat yang tak amat tidak baiklah kepada masyarakat kita. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, ACP Muhammad Izzam Jaafar, pihak polis telah melengkapkan siasatan dan kini menunggu arahan lanjut daripada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan seterusnya. Dia memang kita dengar. Dia tertipu ni hilang kemarin. Dia memang ajak teman dia, kita main teman. Memilih jalan mudah untuk mendapatkan wang. Ada di antara mereka yang sanggup menjadi mata-mata atau tonto kepada sindiket penyeludupan barangan terlarang di sempadan Malaysia, Thailand. Kegiatan 2 lelaki berkenaan terbongkar selepas pergerakan mereka berjaya dikesan anggota pasukan gerakan AM PGA Batalion 2 ketika menjalankan risikan di pos TS9 Padang Besar, Perlis baru-baru ini. Ikuti perinciannya bersama wartawan Syahira Azhar. Sudah menjadi tanggungjawab semua anggota dan pegawai pasukan gerakan AM PGA untuk melakukan rondaan dan risikan di kawasan sempadan Malaysia, Thailand. Baru-baru ini, Tim 999 berkesempatan untuk menyertai Op Benting Sempadan bersama PGA Batalion 2 Kulim Kedah di Padang Besar Perlis. Ketika operasi dijalankan, anggota PGA berjaya mengesan 2 lelaki yang berada di dalam hutan dalam keadaan yang mencurigakan. Ketika Tim 999 dan pasukan PGA menjalankan pemantauan di Padang Besar TS9 sempadan Malaysia, Thailand, pihak berkuasa berjaya menahan 2 lelaki dipercayai suspek yang bekerja sebagai mata-mata bagi pihak sindiket penyeludup. Kedua-dua lelaki ini memasuki kawasan hutan dengan menaiki motosikal dan bersembunyi di dalam kawasan semak sambil memerhatikan pergerakan anggota PGA. Mereka berperanan menyalurkan maklumat kepada ahli sindiket di Malaysia untuk menyeludup keluar barangan seperti dadah dan ketum. Pelbagai alasan dan helah diberikan sebaik soal siasat dijalankan ke atas kedua-dua suspek ini. Dia memang kita dengar. Dia tertipu ni hilang kemarin. Dia memang ajak teman dia, kita main teman lah. Ini pun kawan. Apa tu ni? Dia tengok cari jalan. Kalau Jam berapa pagi kau masuk sini? Ya. Berapa pagi kau masuk sini? Baru tak sah. Belum barang mau jarang. Dulu tengok dia punya. Pegawai Pemerintah Batalion 2 Superintenden Mat Dali Jamil memaklumkan harga pasaran ketum yang tinggi di negara jiran selain permintaan yang banyak antara faktor kegiatan penyeludupan daun ketum semakin aktif di sempadan Malaysia, Thailand.
Kenyataan itu dibuktikan apabila sepanjang op benteng COVID sempadan darat dan pesisir pantai di Kedah dan Perlis dalam tempoh sebulan PGA berjaya merampas lebih 7.9 tan daun ketum bernilai RM239,000. Ia membabitkan rampasan sebanyak 5.6 tan daun ketum dirampas di kawasan sempadan darat Malaysia Thailand, manakala 2.3 tan dirampas di pesisir pantai di Kuala Perlis. Hasil rampasan itu, pihaknya berjaya menahan 11 individu warga tempatan yang dipercayai terbabit dalam kegiatan tersebut. Taktik yang sering digunakan penyeludup dari negara ini adalah dengan berlari membawa guni berisi daun ketum dalam belukar sebelum membuangnya ke pagar sebelah Thailand. Proses penyeludupan ni dia akan membuat perhatian terlebih dahulu sekitar jika didapati anggota keselamatan PGA tak ada di kawasan tersebut baru dia menyeludup. Di kawasan Negeri Perlis ini kebanyakan penyeludupan pada masa ini berlaku pada waktu siang. Pada waktu siang dan senja sebab sebelah Thailand ni dia malam ni dia masih lagi curfew. Kan? Jadi dia buat banyak waktu siang terutamanya di waktu anggota kita solat. Di waktu pada tengah hari Jumaat, time-time macam itulah lazimnya dia orang akan membuat penyeludupan. Selang beberapa hari kemudian, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Perlis berjaya mematahkan cubaan menyeludup keluar 2 tan daun ketum ke Thailand di perairan Kuala Perlis. Penggunaan tonto dan drone sebagai peninjau pergerakan pihak berkuasa membuktikan sindiket penyeludupan daun ketum di Kuala Perlis semakin berani menyeludup bahan larangan itu dalam kuantiti yang banyak ke negara jiran. Mereka menggunakan drone untuk memantau dan mengesan kita punya perjalanan. Dan ada waktu-waktu tertentu yang mereka keluarkan dia punya drone tu. Jadi yang sering berlaku adalah dalam sekitar jam 7 petang, pukul 10 malam. Jadi apabila mereka mendapati bot-bot kita, bot-bot agensi ini tak ada, so mereka akan melaporkan kepada rangkaian mereka lah. Pengarah APMM Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafi Paim memaklumkan hasil maklumat risikan dan intipan berterusan yang dijalankan oleh pasukan operasi khas APMM Zon Maritim Kuala Perlis berjaya mengesan pergerakan sebuah bot sedang dikemudi keluar dari Kuala Sanglang menuju ke perairan sempadan Malaysia Thailand dalam keadaan gelap dan mencurigakan. Maklumat perisikan terdapat aktiviti penyeludupan daun ketum di lokasi lebih kurang satu batu nautika barat daya Pulau Batu Layang. Anda ditugaskan ke lokasi sekarang. Menyedari kehadiran bot beronda dan operasi APMM, dua lelaki yang berada dalam bot berkenaan bertindak mencampakkan kesemua bungkusan plastik hitam ke laut dan menukar haluan bagi melarikan diri ke kawasan daratan berhampiran. Tindakan membuang semua bungkusan plastik hitam itu adalah cubaan untuk melengah-lengahkan anggota APMM daripada mengejar mereka. Kita mendapati taburan ketum yang berkelerak di laut. Dan saya menyangkakan apa yang mereka lakukan adalah mereka sudah mendapat info daripada teman-teman ataupun sahabat-sahabat mereka yang menjadi tonto lah. Hasil pemeriksaan di lokasi, 200 bungkusan plastik hitam disyaki berisi daun ketum dengan anggaran berat sekitar 2 tan bernilai RM360,000 ditemui. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 kerana penyalahgunaan ketum termasuk mengimport, menjual, memproses dan berkaitan bahan berkenaan. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 4 tahun atau kedua-duanya sekali. Laporan Syahira Azhar 999.
Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan berita kejadian jenayah terkini menerusi email, Facebook dan Instagram rasmi 999 seperti tertera. Ingat, jenayah membawa padah. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Selamat malam dan Assalamualaikum.